Lagi Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Terima kasih kepada yang tonton live pada malam ni. Okay, kita bersiaran sekali lagi untuk tajuk iaitu siapa pernah induce. Sekali lagi sebelum tu saya perkenalkan, saya Has Ishak, Mama Has. Boleh panggil saya dengan Mama Has ataupun Has Ishak. Firstly, kita nak tengok, okay, siapa yang baru join, say hi sikit. Say hi sikit. Okay, siapa yang join, say hi sikit. Hi, Syafiqah, Fika watching. Okay, thank you Syafiqah join live malam ni. Okay, apa khabar? Okay, harap time-time ni memang time-time kita tengah rehat lah ya. Okay, saya pun tajuk kita pada malam ni adalah siapa pernah induce. Saya rasa sebagai seorang ibu yang pernah mengandung, okay, of course kita dah ada pengalaman untuk induce ataupun kita panggil induction of labor, okay, induction of labor. So masing-masing pun dah, orang kata bila kita bergelar seorang ibu ni, bila kita dah melalui proses kehamilan, seterusnya kita nak melahirkan bayi, kita akan melalui proses nama induce. Tapi persoalannya, adakah semua ibu itu diberi induce sebelum bersalin? Sepanjang dia nak melalui proses bersalin tu, adakah dia perlu induce? Atau ada juga ke ibu yang tak induce? So macam saya sendiri, saya pernah induce. Okay, sebelum tu mungkin ada yang hadir pada malam ni yang orang kata tak tahu apa yang dikatakan induce kan. Apa benda lah induce tu, apa benda lah induce tu. Okay, katakan induce ni. Okay, induce ni maksudnya kita, okay, bagi ibu-ibu yang baru hamil anak sulung, okay, belum lalui belum bersalin lagi lah, belum pernah rasa bersalin ni, kita nak cerita sikit lah pasal induce ni. Jadi induce ni sebenarnya bukanlah benda yang natural, benda yang normal untuk kita bersalin. Maksudnya dia adalah satu proses di mana ibu itu dipaksa bersalin. Dipaksa bersalin dengan kaedah yang tertentu yang dicadangkan oleh doktor. Okay, bergantung. Okay, kenapa dia kena paksa bersalin? Okay, adakah semua ibu itu disuruh paksa bersalin kan? Okay, bila kita sebut pasal induce, maksudnya dia dipaksa bersalin. Ibu tu dipaksa bersalin dan dengan kaedah tertentu, dan ia adalah satu proses di mana nak cepatkan dia bersalin. Bila tak cepat bersalin tu, of course akan melalui proses selepas tu ada contraction lah, ada contraction, dan ia selalu satu bukan proses yang normal ataupun semula jadi lah. Apa cara induce tu? Okay, induce tu ada banyak teknik lah yang diguna pakai oleh doktor. Di antaranya adalah yang macam saya dulu, saya masuk ubat, pil, masuk ubat, pil. Okay, tapi kadang-kadang kita tak perasan ada satu cara induce juga, tapi dia bukan makan ubat ataupun dia guna drip ataupun pakai belon dan sebagainya, tapi bila gunakan jari kan, jari tu tak rasa sejauh mana adakah rahim tu dah buka ke, laluan nak beranak tu dah buka ke belum ke kan. Okay, itu juga salah satu proses induce, tapi dia natural lah, natural, okay, biasa je. Jadi bila kita induce ni waktu tu, okay, especially lah pada wanita-wanita yang belum bersalin ni, okay, yang baru anak sulung ni, bila berlaku induce ni maksudnya dia akan dari segi otot rahim tu dia akan kecut dan kendur, berselang-seli, kendur, itu namanya contraction lah. So berlaku contraction pada uterus dengan pembukaan pangkal rahim ataupun cervix, okay. Sebab bila berlaku contraction tu, bila laluan tu dah buka, barulah dia bolehkan kepala bayi tu untuk turun ke bawah, okay, untuk galakkan rahim tu buka lah induce ni. Okay, saya rasa kebanyakan kita dah tahu dah apa itu induce. Cumanya pengalaman masing-masing tu tak sama lah kan. Macam saya dulu, masa saya kena induce dulu, tapi sebab apa induce tu? Kadang-kadang orang tak tahu kenapa dia kena induce. Kan? Tiba-tiba nak kena induce. Kenapa saya buka topik ni? Okay, sebenarnya, okay, saya share sikit. Saya terbaca daripada Facebook Pak Emma ni, dia cakap kat situ, dia kata, siapa pernah induce? Mula-mula ingatkan lepas induce terus bersalin, rupanya kena banyak berjalan untuk bagi bukaan statement. Jadi kita sebenarnya bukanlah nak pertikaikan statement ni, saja nak share-share lah kan. Nak share-share apa benda yang dimaksudkan tu. Ingatkan kalau lepas induce tu, thank you Alisha, sharing. Okay, ingatkan kita ni, ingatlah dulu masa mula nak beranak tu, nak bersalin tu, ingatkan lepas induce tu terus rasa contraction terus bersalin. Tapi ya ampun, waktu contraction tu ada waktu yang paling sakit sekali, paling sakit. Especially kalau dah pecah air ketuban, lagilah dia punya contraction sangat sakit. Okay, Mama harus kongsikan sikit lah masa Mama harus mengandungkan anak yang sulung tu. Okay, doktor ni bukan suka-suka sangat nak induce kita. Okay, biasanya dia kenal pasti sama ada, dia bagi tahu kita sama ada kita kena induce atau tidak ni. Ketika mana kita kita kan ada check up kan, every month kan ada check up, okay, check up kat klinik. Masa tu lah, masa proses check up tu dia akan tengok keadaan baby, keadaan kandungan, pergerakan baby, kita ni ada penyakit diabetes ke, hypertension ke, okay, ataupun kita ada masalah uri ke, okay, ataupun bayi kita dah tak aktif dah, fetal growth restriction kita, pembesaran bayi kita, janin kita terhenti.
okey, ataupun air tuban kita pecah awal, okey, ataupun lepas due date. Katalah contoh kita nak bersalin hari ni, tiba-tiba kita tak boleh bersalin-salin lagi. Lambat bersalin, okey, lambat bersalin. Jadi bila doktor check, doktor kata kena induce lah. Okey, ataupun mungkin sejarah kelahiran sebelum ni okey, ada sejarah kelahiran yang memungkinkan ibu tu berisiko lah kalau tunggu lagi, nak tunggu dia beranak normal kan, jadi kena induce. Ataupun bila air ketuban pecah tu kadang-kadang boleh berlaku infection dan ditakuti berlaku infection pada ibu tu dan juga bayi. Jadi doktor pun saran okey induce jugalah. Okey, dan ataupun kita ketika itu kita mengandung baby kembar ataupun big baby tu besar saiz dia kan. Jadi bila sebab-sebab ini ataupun baby meninggal, okey, baby meninggal dalam perut. Okey, bila baby meninggal dalam perut, dan inilah kenapa kita ni induce. Kan? Okey. Persoalannya. Okey, kita tengok sikit satu persoalan. Okey, soalan dia induction of labor. Okey, maksudnya induce lah. Do you need it? Yes or no? Kalau doktor tanya kita, kan? Do you need orang kata induce? Of course kita kata apa? Tak nak kan? Kalau boleh kita tak nak induce. Kalau orang dah pernah merasa induce ni dia tak nak kena induce. Dia kalau boleh biarlah rahim tu buka jalan tu dengan secara normalnya. Sebab sakit. Bila induce ni sakit. Pengalaman masing-masing. Macam saya sakit sangat. Sakit dan waktu tu saya darah tinggi. Masa tu anak sulung darah tinggi. Jadi bila tekanan darah tu dah naik. Tapi kalau you all perasan lah kan. Sebenarnya bila kita induce ni, bila kita terlalu lama sangat menahan sakit nak bersalin ni, sebenarnya kadang-kadang kita boleh meroyan perik. Gila kena induce. Yes. Okey, kita tengok Miss Alia show, kita tengok apa dia kata. Saya tak tengok. Okey, saya stop sikit sharing. Okey, Miss Alia cakap perik gila kena induce. Okey, ni anak sulung perik gila kena induce. So kita tengok pula Fika. Fika kata anak 2 orang. Anak kedua dah induce, hari kedua bagi induce. 2 hari tunggu cuma bukaan 1 cm je. Hari ketiga pecah tuban dari pukul 2 petang sampai pukul 2 pagi cuma bukaan 3 cm. Lalas minta Caesar. Induce sekali bagi epidural, lagi bersalin Caesar. Yes, betul. Kadang-kadang bila kita dah, orang kata doktor dah induce, tak buka jalan penyelesaiannya adalah Caesar. Tapi kadang-kadang doktor tak Caesar juga, dia tak akan ambil keputusan Caesar. Kadang-kadang bila dia tengok baby tu dah lemah, jantung baby pun dah lemah, kadang-kadang baru dia buat keputusan Caesar. Macam kes saya lah, saya dah tak tahan dah waktu tu. Memang dah orang kata rasa nak lari lah daripada labor room tu kan. Korang ada pernah rasa tak bila induce tu kan, rasa macam nak lari daripada labor room? Pernah tak rasa macam tu? Okay, macam saya pernah rasa daripada macam Pika daripada pukul 2 petang sampai 2 pagi besok kan, lama kan. Macam saya daripada pukul 8 pagi masuk kat labor room sampai nak dekat maghrib pun tak buka jalan. Saya masa tu tahap dah rasanya orang kata nak lari lah daripada labor room tu kan. Tak nak dah aku sakit contraction. Lepas tu kebetulan saya dicocok epidural. Dicocok epidural tu kan, ya Allah, epidural tu pula punya ubat tu tak tahu, mungkin doktor tu ada kesilapan ke cocok dan sebagainya. Saya still rasa sakit yang teramat sangat tau. Itu yang sebabnya saya rasa macam ya Allah, aku rasa nak lari dari hospital ni kan waktu tu. Okay, Miss Alia, hi Mama Hot, hi Noriza, apa khabar? Thank you watching live Malaysia. Pada yang baru join, please share and like. Okay, share and like. Okay, untuk malam ni punya live supaya kita boleh kongsikan pengalaman masing-masing induce. Ataupun pada ibu-ibu yang sedang hamil, yang baru nak bersalin anak sulung, mungkin pun nak tahu juga kan apa benda lah induce tu. Miss Alia pernah merasa kena induce balloon, break dan insert bawah dalam masa 3 hari. Maai, kau tiga terbaik. Ini lagi seksa lah kan. Okay, Fatin Razawa, hi, apa khabar Fatin? Thank you support live Mama Hot semalam ni. Okay, Syafiqah, paling malu time doktor lelaki cek bukan rasa nak lari. Yes, samalah, saya pun macam tu juga. Masa saya anak sulung yang seluk tu masa tu adalah doktor lelaki. Doktor lelaki waktu tu. Tapi anak kedua, ketiga doktor perempuan. Itu yang kadang-kadang tu bila seluk kadang-kadang boleh infection juga. Okay, saya nak cerita sikit lah pengalaman saya kan. Saya dia terbaca satu artikel lah. Dia kata ibu yang induce ni kan, kadang-kadang bila terlalu sakit sangat contraction, terlalu lama menahan sakit sangat contraction, kadang-kadang dia boleh melibatkan kita meroyan tau. Kita macam saya kan, saya merupakan pengamal urutan dan juga ibu selepas bersalin. Kita biasa dengar orang ni meroyan selepas bersalin kan, selepas bersalin ketika dalam pantang dia meroyan. Okay, dia meroyan. Tapi saya rasa nak dekat meroyan tu, rasa tapi belum meroyan lagi lah. Tapi bila dah
dah orang kata dah ada pengalaman anak 3 ni, bila saya imbas balik, bila saya tengok tajuk hari ni induce, saya teringat balik lah masa saya ni high induce. Dan saya pasti dalam ni kebanyakan ibu-ibu yang dah pernah merasa induce, ataupun mungkin ada ibu yang tak pernah rasa induce, ataupun mungkin ada ibu-ibu yang rasa induce pertama, anak kedua tak ada, mungkin ada selang-seli. Okay, dan ada ibu yang sedang hamil anak sulung sekarang yang tak pernah rasa apa-apa lagi lah. Jadi mungkin ini kepada kalian satu knowledge lah buat mereka kan. Ataupun juga suami, para suami nak menghadapi isteri yang apa ni, kan tak tahu apa benda induce kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita share live malam ni, sekurang-kurangnya ayah, bakal suami tu, bakal bapa tu dia akan dapat knowledge juga. Jadi sebab tu Mama kata live pada malam ni kita sambil-sambil sharing, sambil-sambil kita kongsi pengalaman, sambil-sambil kita beri inspirasi, motivasi pada ibu yang sedang hamil sekarang dan nak bersalin. Kita ni orang perempuan walaupun dah ada 10 anak pun tetap takut bila nak bersalin. Lepas bersalin tu dia okey lah, tapi sebelum tu dia macam sakit ni, ya ampun. Kan? Jadi saya pernah rasa lah, yang rupa-rupanya saya identify bahawa perasaan saya nak lari daripada labor room tu sebenarnya adalah salah satu gangguan juga minda saya. Sebab masa tu tak tahan sangat sakit. Dia tak tahu nak buat apa dah kan, darah tinggi pun dah naik masa tu. Itu adalah first stage, early stage. Orang kata bibit-bibit nak kena meroyan. Tapi Alhamdulillah tak jadi meroyan lah kan. Lepas tu lagi satu hal kena induce kan. Lepas tu nak kena asyik nak check laluan je. Hai Puan Hartini Halim, thank you join live malam ni. Okay, itu satu hal lah kan, kita induce. Lepas tu satu hal lagi nak kena seluk tu. Awak betul lah macam Vika cakap, bila bak seluk tu segan betul lah lelaki yang seluk kan. Lepas tu kalau badan kecil ke badan besar sama je. Tapi saya masa anak saya nombor 2, nombor 3 dah start dah nurse yang perempuan seluk. Okay, dan kita kongsikan siapa pernah induce. Okay, Puan Hartini Halim kata saya first baby kena induce. Nampak? Saya first baby kena induce. Saya pun sama Puan Tini, saya pun sama juga first baby kena induce. Sebabnya first baby tu tak orang kata dah first induce tu saya sebab darah tinggi. Tu saya cakap tadi, mereka yang ada komplikasi ketika mengandung kan, contohnya darah tinggi, masalah uri, baby tak gerak-gerak, pembesaran baby terbantut ataupun tak terhenti. Okey, lepas tu dah overdue. Ni adalah kes-kes di mana kebanyakan dia doktor suggest sebab tu suggest untuk induce. Okay, nampak? Puan Tin cakap sebab lewat seminggu. Yes, ini ada salah satu kes di mana overdue. Bila overdue, suppose bersalin hari ni tapi tak bersalin lagi. Itu overdue. Jadi selalu doktor akan saran untuk induce lah. Tapi nasib-nasib lah kalau lepas induce tu kita dapat bersalin normal ataupun kita caesar. Antara dua lah. Result dia sama ada kita dapat bersalin normal ataupun caesar. Ini di luar kemampuan kita lah. Kalau jalan buka, baby senang nak turun, jadi dapatlah bersalin normal. Okay, kalau tak, kadang-kadang baby sangkut pun dah kena buat vacuum pula satu hal kan. Lepas tu ubat tu terkeluar, so kena induce kali kedua, baru rasa macam, mak ai, ini memang kelakau. Dah masukkan ubat boleh terkeluar Alhamdulillah, sudah subuh terus bersalin, pengalaman. Okay, bersalin caesar ke bersalin normal Puan Tini? Bersalin normal ke bersalin caesar? Lepas induce tu. Saya anak yang sulung saya caesar lah, caesar. Lepas tu anak nombor 2 normal. Okay, saya dah rasa ketiga-tiga sakit bersalin lah. Yang pertama ni saya caesar, induce. Yang kali kedua sama juga saya induce, tapi epidural tu jalan. Kali pertama epidural tak jalan. Bila epidural tak jalan tu yang saya sakit sangat tu. Kali yang kedua tu epidural jalan, jadi saya membuta je, tak rasa apa-apa pun. Doktor kata tegan lah. Saya pun tak tahu, saya tak rasa langsung sakit bersalin tu. Cuma yang first tu je, bila dah pecah air ketuban tu je saya rasa sakit. Tapi lepas bersalin, lepas dicocok epidural tu saya dah tak sakit dah. Terus membuta je. Senang beranak nombor 2 sebab anak nombor 2 dia tak ada darah tinggi, kecil manis semua tak ada. Hai Nazrin, thank you for watching. Puan Tini bersalin normal, Alhamdulillah dapat merasa bersalin normal lepas induce kan. Ada yang tak dapat bersalin normal, bersalin caesar. Okay, actually tak kisah kita bersalin normal atau caesar, yang penting kita sihat, baby pun sihat. Lepas tu korang kena pantang lah betul-betul kan. Jangan tak pantang pula. Berbanding dengan ibu normal ni, dia berpantang dia punya darah nifas dia sampai 40 hari. Kalau yang caesar ni kena berpantang sampai 60 hari. Tapi pada saya lah kan, memanglah kita ni kalau ikutkan memanglah darah nifas tu akan turun tu dalam tempoh 40 hari. Untuk yang normal, yang caesar 60 hari. Tapi you all imagine lah secara rasionalnya. Okay, secara rasionalnya betul. Bersalin normal atau caesar tak apa, yang penting kedua-dua ibu dan baby sihat. Yes, betul.
Okay, macam saya kata tadi, apa rasionalnya kita nak kena jaga ni? Walaupun kita bersalin normal atau Caesar, tak kisahlah berapa hari kita kena berpantang atau sebaliknya. Pada saya lah kan, secara rasionalnya, kita ni, bila kita dah bersalin, cuba kita fikir daripada kita hamil 9 bulan, okay, 9 bulan. Kalau dulu okay, saya nak tunjukkan something lah okay, saya share sikit. Kita mengandung kehamilan tempoh untuk melahirkan bayi ni ada 36 minggu ke 37 minggu tak salah saya. Okay, sekarang ni tak dah. Sekarang saya rasa untuk yang betul-betul ibu hamil ni untuk bersalin adalah 40 ke 42 minggu untuk bersalin kan. Okay, Michalia, okay, panjang ni. Okay, kita baca konon appointment hospital jumpa ONG. Sekali diorang cakap bacaan contraction dah kuat and kerat. Lepas tu diorang check jalan dah buka 2 cm. Terus kena admit ward. Tapi tak ada sakit langsung and tak ada tanda turun pun. Bila dah admit ward tu, esok pagi tu diorang induce insert sebab nak bagi contraction kuat. Dan bagi jalan buka cepat. Tapi 12 jam lepas tu diorang check jalan, tengok jalan jadi 1 cm, tutup balik lah. Okay, so diorang induce balloon pula untuk bagi jalan buka. Last jalan buka 3 cm je. Dalam masa 24 jam tu pun diorang yang buka induce balloon tu sebab balloon tu tak mau jatuh. Lepas. Okay, kita tengok lagi apa lagi. Okay, anak pertama induce 5 hari, sakit. Induce 5 hari sakit, tapi kata bersalin normal. Tapi anak meninggal 7 bulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 7 bulan dalam kandungan. Ya, innalillahi. Ya, kan? Nampak tu. Ini adalah orang kata result lepas induce. Sama ada kita bersalin normal, ataupun bersalin Caesar. Dan kebaran kalian, Fika mungkin meninggal 7 bulan, masa dia tak cukup bulan lah. Premature baby lah kan? Meninggal dalam kandungan. Okay, ini sorry lambat Joy, baru habis kerja. Dengar lah Mama, saya kereta on the way home. Hilang ngantuk tadi. Thank you. Thank you Tini, join live malam ni. Okay, you all enjoy malam ni. Okay, boleh jangan lupa share, like and comment. Kalau nak bagi tahu pengalaman Induce, silakan. Sambil-sambil saya cerita pasal Induce ni, sambil-sambil saya kongsikan pasal Induce ni, boleh kongsikan. Saya baca seorang-seorang punya pengalaman. Seronok sebenarnya bila kita kongsikan pengalaman masing-masing kan, especially kita ni wanita perempuan. Momen yang paling mendebarkan kita adalah nak bersalin lah. Seronok mengandung, tapi bila nak bersalin tu rasa jugalah kan. Okay. Okay, Puan Hati ni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama kita doakan Okay, lepas tu Fika, ya Mama Hos tak cukup bulan. Ya, saya anak nombor 3 tau Fika. Anak nombor 3 saya premature. Ini experience ketiga saya bersalin. Yang nombor 3 ni memang real. Memang tak ada induce, tak ada orang kata tak ada ubat tahan sakit, semua tak ada. Memang tak ada, senang sangat. Dia bersalin masa dia 34 35 minggu tak saya. Dia air ketuban pecah dulu, lepas tu saya tahan kat hospital 7 seminggu. Lepas tu doktor kata puan nanti dia matangkan paru-paru baby dan sebagainya. Dia kata dia cakap okay, nanti puan Isnin nanti kita akan induce. Dia nak induce lah. Saya malam tu saya cakap baby, ibu tak nak induce. Kalau kau nak keluar, kau keluar. Ibu tak larat dah duduk hospital. Dia dengar tau, dah malam tu saya contraction. Memang rasa sakit nak bersalin. Saya jerit kat doktor, saya nak berak. Saya kata tak berak masa baby nak keluar lah kan. Nak berak masa baby nak keluar. Jadi saya kata tak berak, saya kata. Tunggu, dan tu lah saya bersalin. Okay, nanti saya kongsikan lagi pengalaman saya. Okay, sekarang tengah pregnant nombor 2. Okay, Misha Alia tengah pregnant nombor 2. And tengah tunggu hari. Doakan saya dapat bersalin normal kali ni tanpa induce. Tak sanggup kena induce. Seksa. Ya betul. Tak layak ni. Kami doakan. Saya dan penonton-penonton yang di dalam live ni, kita doakan sama-sama supaya Misha Alia selamat bersalin. Amin. Okay. Hai Mama Hak. Hai Rasa Ishak. Thank you join live malam ni. Thank you sangat for join live malam ni. Alright. Hati ni. Hai Tini Ramli. Lama tak jumpa. Ya betul. Lama tak jumpa Tini ni. Mana hilang tak tahu kan. Alright. Okay, jadi saya anak nombor 3 tu, saya rasa momen bersalin tanpa induce, tanpa epidural kosong, tak ada apa. Sebab lagi satu baby kecil, kita sayang lah kalau tak dapat bersalin normal. Sebelum saya dapat bersalin normal, tapi saya ada satu risiko. Risiko saya punya placenta saya tak turun. Ni satu lagi azab lah. Azab rasa lebih sakit dari bersalin adalah bila placenta masih dalam perut lagi tak keluar. Okay, baby tak keluar ni, dia soal lain lagi. Dia cuma sakit, baby tak keluar. Okay, kalau tak keluar, tapi dia bila berdiri duduk dalam perut kita tak apa. Tapi placenta ni kalau tak keluar, ya ampun, saya rasa placenta ni masih duduk dalam perut saya lagi. Mungkin tinggi sebab saya masa tu bersalin pun tak cukup bulan. Dia letak saya kat tepi dinding. Okay, sebab masa tu labor room penuh tau. Labor room masa tu sangat penuh, jadi dia kata tak apa, letak tepi dulu. Dah saya bersalin bukan dalam labor room. Saya bersalin tepi dinding tu, selak je kan. Push lah. Okay, Alhamdulillah saya bersalin normal ketika itu. Saya punya placenta masih dalam perut. You all imagine,
Okay, you all imagine lah macam mana perasaannya bila kita punya apa ni, orang kata kalau kita, orang kata, selalu kita dengar orang kata, okay, orang kata kalau plasenta ni masih dalam perut, memang risiko untuk meninggal tu memang ada berapa peratus, dan saya rasa dalam 90% confirm. Okay, tapi sebenarnya pada ketentuan Allah. Saya waktu tu masa saya punya tak keluar tu, memang saya rasa seluruh saraf dia, tubuh saya takut, sakit sangat, sakit tak sangat. Okay, nasihat Ahmad. Okay, nasihat Ahmad. Okay, Puan Nafsia, thank you join live malam ni Master. Thank you join live malam ni. Please share and like tau live malam ni. Sebab live malam ni sangat menarik. Sebab kita nak kongsikan pengalaman siapa pernah induce. Tapi saya dapat ceritakan pengalaman saya lah. Tapi nanti saya akan baca, you all boleh komen korang, you all punya pengalaman induce. Jadi saya boleh baca, kita boleh baca sama-sama kat sini. Baca bukan sekadar baca tau, mungkin menjadi inspirasi, menjadi satu tips dan knowledge kepada mereka yang baru saja hamil, anak sulung yang tak pernah bersalin lagi, ataupun para suami nak dengar sekali dengan isteri sekali ke kan, macam mana nak menghadapi isteri ni bila kena induce. Sebab tu bila isteri nak bersalin ni, tolong bagi sokongan pada dia, please lah bagi sokongan, jangan kan, bagi sokongan kat dia. Okay, kita seronok dia mengandung, tapi kita kena bantu isteri ni, dia nak lalui saat-saat anak. Bukan senang, satu benda yang sukar. Hai Nurul Syazwani, hai Wani, apa khabar, sihat? Okay, right, jadi anak nombor 3 saya tu uri dekat dalam perut lah, baby dah keluar, uri ada lagi. Imagine macam mana saya rasa macam nak, tak tahulah, lalu saya angkat tangan je. Saya kata saya dah tak larat dah. Nurse tarik balik saya tepi dinding tu balik, pot yang bersalin tadi tu. Dia tarik saya tepi tu balik. Godek-godek lah. Misi tu godek-godek. Ada misi lah, saya rasa misi berpengalaman juga. Bila keluar je, dia kata placenta out. Saya punya lega, ya ampun, hilang tadi segala yang bisa-bisa badan yang rasa macam nak tercabut nyawa tu lah. Memang dia sangat-sangat antara 50-50 lah, hidup atau tak hidup lah waktu tu. Itu pengalaman saya. Okay, alright, Alhamdulillah, sihat. Okay, sihat tak? Okay, alright, thank you Wani join live malam ni. Okay, pada yang baru join, okay, jangan lupa sekali lagi Bang Mahat cakap, please like, comment and share. Bagi love banyak-banyak sikit, bagi thumbs up banyak-banyak sikit, supaya seronok kan kita kongsikan pengalaman. Kita tak ambil pengalaman orang lain. Okay, macam Bang Mahat cerita pengalaman Bang Mahat. Lepas tu yang viewer malam ni yang dah pernah induce ni, diorang sharing juga supaya ibu-ibu yang bakal bersalin ni dapat knowledge lah kan. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, bila sebut pasal bersalin tu tadi, bila kita dah bersalin, of course lah, bila bersalin mestilah berpantang. Ada yang kat sini tak berpantang ke? Perlu tak kita berpantang? Tadi soalannya, perlu ke kita induce? Sekarang ni pun soalan saya, perlu ke kita berpantang atau wajib kita berpantang? Cuba type komen sikit, wajib tak kita berpantang? Okay, kita dah lalui momen di mana kita mengandung. Okay, lepas tu dah 9 bulan mengandung. Lepas tu nak tunggu lagi 2 bulan pula dalam pantang. Dia pun dalam 2 bulan juga nak berpantang. Lebih kurang tu dia dapat 9, 10, 11. Almost 1 year lah juga. Kan lalui, kalau nak dapat anak tu dah setahun jugalah kita nak kena rawat diri kita kan. Tapi imagine. Okay, imagine lah. Yang paling saya sedih lah kan. Saya sebagai pengamat urutan dan juga rawat ibu bersalin ni kan. Dan saya percaya dalam ni ada juga kawan-kawan melodi, tukang-tukang urut, ataupun orang yang buat postnatal care kan. Jadi kita ni kadang-kadang rasa sedih kan. Kadang-kadang saya fikir tau, saya fikir macam ni, korang dalam mengandung 9 bulan, okay, lepas tu bersalin lagi dengan induce-nya, ada yang scissor-nya, ada yang uri bawah lah, uri atas lah, saya uri atas lah kan, uri bawah lah, masalah uri, baby tak besar, baby meninggal, macam-macam. Tiba-tiba kita pantang, kita nak urut 3 hari je. Tak kesian ke kat badan tu? Kan? Kesian kan kat badan kita? Kita dah guna pakai dia. Dah guna pakai dia tahu, 9 bulan dah guna pakai, lepas tu beranak lagi. Okay, dan kita nak jaga diri kita setakat 3 hari je nak urut. Okay, belum lagi tambah dengan treatment lain lagi. Bukan saya nak promote pasal urut, tak. Sebab saya wanita kan, kita kat dalam majoriti semua perempuan. Kan, jadi penting pada kita seorang wanita ni, setiap kali lepas bersalin tu memang wajib lah berpantang. Pada saya wajib. Macam mana korang nak berpantang tu terpulang lah pada masing-masing kan. Tapi pada saya berpantang itu wajib. Bila berpantang itu wajib, salah satu treatment yang paling wajib adalah berbengkung lah. Okay, kita nak ambil lah sikit kan daripada keadaan kita sekarang ni. Ya, sekejap kita tengok Ada yang komen. Okay, kita tengok komen.
Kita tak ada pengalaman indus lagi. Alhamdulillah semua normal setakat ni. Okey, rezeki tu Nurul. Wani, rezeki tu Alhamdulillah Tapi walau macam mana pun kita kena berpantang Saya percaya ni Wani dah salin berapa kali anak berapa dah? Okey, Syafiqah memang terkejut tu. Apa ni? Inilah budak baby saya ni yang saya lahirkan tak cukup bulan ni. Inilah dia. Okey, rambut pun dah panjang duduk kat rumah kan. Okey, Tika, memang perlu dah wajib kita berpantang. Makan pun perlu dijaga, tak boleh makan sembarang. Yes, betul. Pemakanan kita kena jaga ni penting. Lepas tu, alright, Rima Ahmad. Mami, apa khabar? Sayang Mami, lama tak dengar cerita. Thank you Mami join live malam ni. Okay, my grandma pantang sangat-sangat. Ibu selepas bersalin tak heran, tak kisahlah berpantang kan. Ada sekarang ni tak nak berpantang. Kita bukanlah nak kecam siapa yang berpantang, tapi kita nak sharing supaya berpantang ni penting. Kita mak jaga kipas tak boleh kak pada tak boleh kena pada ibu. Yes. Kalau dulu tak boleh pasang kipas. Okay, sekarang ni saya aircon lagi kau. Kan? Kita dulu pasal kipas tak boleh, tak boleh, tapi kalau dulu tak pasal kipas tu boleh tahan lagi lah. Sebab apa, dulu sejuk kan, kita duduk kat kampung sejuk. Tapi lah ni cuaca panas, tapi janganlah kita talakan kipas tu kat kita kan. Pandai-pandai lah kontrol kipas tu, kita tak adalah kejam now. Kita adik nak kacau ibu. Okay, perlu wajib berpantang. Okay, perlu wajib berpantang. Saya berpantang 100 hari, pantang makan lagi lah lama. Yes, kena berpantang. Okay. Sebab kalau tak berpantang ni itu masalah lah. Kita ni sebagai pengamal hutan ni banyak sebenarnya kalau kita nak kongsikan pengalaman jaga ibu berpantang ni macam-macam high ada. Kadang-kadang pening kepala ada. Tapi ada yang dengar cakap punya, yang bijak punya, okay, ada setengah tu yang pandai balance kan. Dia kenal badan dia macam mana dan dia boleh berpantang sendirinya. Okay, kadang-kadang macam saya anak saya tiga-tiga semua saya pantang sendiri. Saya tak ada betul-betul yang urut saya mak saya lah. Dia cuma urut je, datang urut je. Tungku semua saya. Tungku mandi herbal semua sendiri, saya sendiri. Okay? Jadi kan, kalau sekarang di PKP kan, tak ada jadi masalah sebenarnya kalau kita nak berpantang sendiri sebenarnya. Janji kita ada ilmu. Okay, janji kita ada ilmu dan kita ada sokongan daripada suami dan juga ahli keluarga. Tapi bayanglah kalau tak ada. Okay, bayangkanlah kalau tak ada orang yang bantu kita ketika berpantang. Apa yang menguatkan kita? Cuba bagi jawapan sikit. Soalan Cikgu Mas kan. Okay. Dia kalau kita sebut rawatan berpantang ni kan, kita beranak lepas kita bersalin ni, okay, kita kan kalau kita, saya suka letak diri saya, bila saya nak berpantang, saya akan letak diri saya macam mana tahu. Saya kata, ya Allah, aku ni dalam mengandung 9 bulan. Lepas tu kena godek-godek sana lagi, kena seluk-seluk sana lagi, okay. Lepas tu aku berpantang, lepas bersalin dengan keluar darah nifasnya, nak kena bertuku dan sebagainya, aku takkanlah aku mengandung 9 bulan, aku nak berpantang 2-3 hari. Kan? Bayangkanlah ketika kita hamil tu berlaku perubahan hormon pada kita, emosi kita tak stabil, bukan sahaja melibatkan fizikal tapi spiritual, emosi kita terganggu. Bukan sekadar mengandung nampak pokok besar, itu je perubahan pada diri kan. Lepas bersalin sama ada besar atau kecil je. Kan? Bukan itu saja sebenarnya, bila kita mengandung ni sebenarnya perubahan tu, Allah panas pula, aku panas pula ni. On kita ya. Okey, bila kita bersalin ni sebenarnya daripada kita mengandung, bukanlah kita nak tengok perubahan fizikal saja. Sebenarnya bila kita mengandung tu, perubahan emosi, perubahan hormon kita, okay, kadang-kadang rambut gugur pun ada. Kan, kadang-kadang tu ada mak saya pernah cerita lah pengalaman dia masa dia berpantang. Masa dia tengah hamil. Kena matahari pun tak boleh. Kan, duduk bawah-bawah katil tu. Okey, sekejap saya berperasan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok komen sikit. Okey, pengalaman saya bersalin semua normal alhamdulillah, sakit tak lama tapi wajib berpantang, jaga diri penting. Yes, orang lama-lama ni selalu jarang kena induce. Betul tak? Orang lama-lama ni jarang kena induce. Orang sekarang dia banyak induce. Okey, my grandma pantang sangat-sangat. Ibu selepas bersalin tak heran, tak kisah kita baca dah. Okey, Fika mak jaga kipas tak boleh. Okey. Alright, perlu wajib pantang saya bantu 1 hari. Okay. Alright. Kak Nisa, thank you for watching. Siti Mariam, thank you for watching. So, for those people yang baru join live malam ni, please like, share and comment. Okay, kita punya tajuk malam ni adalah pernah tak siapa pernah induce? Siapa pernah induce? Saya percaya kalau malam ni ada yang dah berkahwin, dah bersalin, pernah lah.
rasa induce ataupun orang lama-lama jarang dapat induce. Biasanya orang zaman-zaman yang masa-masa saya dah di-induce dah. Masa sekarang saya umur dah 40-an. Masa saya dah sebelum-sebelum tu masa saya umur 20-an tu dah di-induce. Dulu jarang di-induce. Even mak saya tak di-induce pun. Anak dia sebelah-sebelah orang tu semua tak di-induce. Kan? Anak tak langsung dia tak di-induce. Orang lama jarang ada di-induce. Okay, biasa kita-kita ni dah di-induce zaman-zaman kita ni. Okay, pantang Caesar lagi lah. Kak Yam. Thank you for join live malam ni Kak Yam. Okay, pada yang belum lagi rasa bersalin baru anak sulung ataupun yang belum berkahwin, mungkin ini adalah satu knowledge untuk anda tahu apakah yang dikatakan induce ni. Induce ni ada bukan perkara yang normal, bukan proses bersalin yang normal. Ia adalah satu paksaan untuk bersalin, untuk buka jalan supaya senang nak bersalin. Itu dalam bahasa pasarnya. Okay, dalam bahasa pasarnya, doktor paksa, doktor masukkan ubat ataupun doktor inject, masukkan drip, okay, inject, masa berapa drip tak tahu lah korang kena. Ataupun tadi Misha Alia cakap, dia induce dengan balloon. Okay, kadang-kadang kita ni sebelum dia bagi induce yang ubat-ubatan, injection ataupun dia bagi yang balloon tu, selalu dia akan seluk dulu. Seluk ni pun salah satu proses di mana induce secara orang kata guna tangan je kan. Okay, jadi yang seterusnya membuat ubat. Tapi bayarlah kalau kena seluk, tak infection ke. Kan? Jadi penting lah. Alright. Okay, kita pun seronokkan malam ni. Kita cerita pasal induce ni. tak perasan dah 45 minit kita live rupanya. Syok bercakap, syok bersembang. Okay, sebelum saya kita cerita sikit lah apa risiko kalau induce ni. Okay, risiko induce ni sebenarnya bila kita induce ni bukan kadang-kadang lah, bergantung pada orang juga kadang-kadang dia satu contraction yang kuat lah, kuat, kerap dan sakit. Dia kena kerap dan sakit. Okey, kemudian kalau proses induce ni gagal, orang kata tak dapat, mungkin kepada kalian ibu tu bersalin Caesar. Okey, salin Caesar. Ataupun kalau ada gupan jantung baby tu dah mula lemah dan dia pun kadang-kadang bila terlalu kuat sangat contraction, baby punya jantung pun akan menurun, akan lemah lah. Okey. Dan paling penting, depression. Okay, depression ni adalah salah satu risiko. Risiko juga bila kita induce sebab terlalu sakit, menahan kesakitan yang teramat. Okay. Okay, jadi alright. Okay, betul coach. Kita pantau saja. Okay, betul coach, paksaan bersalin ni orang kata sakit. Bukan kata orang je Kak Yam. Kita ni, kita dah rasa dah memang sakit. Bukan orang kata sakit. Okay, kita lah rasa sakit. Alah, baru Kak Yam masuk dan nak habis. Don't worry. Siapa yang terlepas live malam ni boleh tengok lagi sekali. Okay, boleh tengok balik kita punya live malam ni. Dan boleh juga subscribe saya punya YouTube channel Hasisha. Okay. Bila kita bercerita satu perkara yang melibatkan diri kita ni, memang kadang-kadang kita tak perasan waktu berjalan begitu pantas. Okay, sebab saya percaya ramai yang pernah rasa induce ni. Okay, ramai yang pernah rasa induce ni. Jadi sebab tu bila kita buat live malam ni, ramai yang sharing pengalaman masing-masing. Itu yang best. Okay. Coach, harga bengkok 3 saat berapa ya? Harga Sabah and postage sekali. Okay. Alright. Okay, saya nak tunjukkan sikit Okay, ada yang tanya berapa harga bengkong. Bila alang-alang datang soalan bengkong ni, okay, untuk pengetahuan anda semua, okay, kita ada macam Razowa ada keluarkan satu produk yang pada saya sangat bagus lah, iaitu bengkong 3 saat Razowa. Okay, bengkong 3 saat Razowa. Okay, kita kongsikan. Ni adalah bengkong 3 saat Razowa. Kalau kita tengok dekat skrin tu, bengkong 3 saat Razowa ni dia jenis bengkong modern, strap. Okay, sangat sesuai untuk ibu yang bersalin Caesar ataupun ibu yang bersalin normal. Okay, sangat sesuai. Okay, jadi bengkong 3 saat ni kalau kita tengok macam Kak Yang tadi tanya kan berapa harga dan sebagainya, kita nak share lah sikit berapa harga. Okay, sebab bengkong 3 saat ni saya percaya kalau ramai yang tahu apa itu bengkong 3 saat. Yang paling simple, bengkong 3 saat ni sangat sesuai untuk ibu yang bersalin Caesar atau bersalin normal atau mereka sakit pinggang pun boleh pakai. Jadi kita ni lepas bersalin, jangan lepaskanlah pakai bengkong. Sebab perugi sangat kalau kita lepaskan pakai bengkong ni. Sebab bila kita lepaskan pakai bengkong ni, sebenarnya macam saya cakap tadi, you all melalui proses induce. Seluk tu banyak. Lepas tu kita paksa bersalin, kita punya tulang pelvis tu, otot rahim kita punya tulang pelvis tu merenggang daripada kita mengandung sampailah kita nak beranak. So macam mana nak reshape balik body kita, macam mana kita nak betulkan balik kita punya posture badan, macam mana kita nak betulkan balik tulang-tulang kita ni, otot-otot pada badan kita ada dengan berbengkong. Memandangkan sekarang ni PKP, okay, macam Selangor masih fasa 1, mungkin ada negeri-negeri lain yang dah fasa kedua dan sebagainya.
penting pada kita ni ada satu bengkung yang memudahkan kita. Tak ada masalah kalau kita ada bengkung bertali ke bengkung zigzag, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita nak cari sesuatu yang mudah. Kita ni kadang-kadang berpantang seorang, kadang-kadang suami tak pandai nak pakaikan bengkung, kadang family pun tak pandai macam mana nak pakaikan bengkung ni. Lepas tu kita nak, kadang-kadang kita pakai bengkung ni 40 hari kan, hari-hari nak pakai. Kadang-kadang lepas berbengkung, lepas habis pantang pun masih lagi nak pakai bengkung. Okay, Aida Syahida, thank you. Jailah malam ni, please like, comment, share like malam ni. Okay, ada juga yang lepas bersalin, orang kata, kenapa saya kata bengkung ni penting? Itu yang jadi agak laju sangat aku cakap. Okay, yang pertamanya ingat, kita berpantang 40 hari. Okay, 40 hari darah nifas tu keluar. Tapi kalau macam saya dulu, saya berpantang sampai 100 hari. Okay, walaupun saya dah habis pantang, saya pun tetap pakai bengkung. Bengkung ni bukan sekadar masa waktu pantang. Tak berpantang pun, you all boleh pakai bengkung. Tak ada masalah. Kadang masa PKP ni kita pantang seorang-seorang. Bengkung ni lah yang membantu kita bergerak. Bengkung ni lah yang membantu kita rasa selamat. Kita nak bergerak tu kita rasa selamat. Kan? Mesti kita rasa selamat sebab kita dah seorang-seorang kat rumah. Okay? Kadang-kadang selalu terpaksa kerja awal. Okay? Jadi kadang-kadang tak ada yang bantu kita. Jadi kita nak rasa selamat, kita kena ada bengkung. Bengkung ni buatkan kita rasa selamat, mudahkan kita punya bergerak. Jadi pada saya bengkung sangat-sangat membantu ibu-ibu yang dalam pantang, sama ada ibu bersalin normal ataupun ibu bersalin season. Okay? Dan harganya kalau nak tahu, okay, saya suka share kat sini. Okay, kita ada beberapa saiz. Okay, bengkung 3 saat ni ada beberapa saiz. Okay, saiznya di antara kita ada saiz free size, plus size, extra size. Okay, bengkung free size ni yang kecil lah. Dari saiz S, M, L. Okay, bengkung yang saiz free size ni dari XL sampai ke 2XL. Yang extra size ni dari 3XL sampai 4XL. Okay, sampai lebih daripada 90 kilo boleh pakai yang saiz extra XL ni. Okay. Untuk yang macam tadi Kak Yam tanya harga kan Kak Yam. Okay, saya sharekan harga kat sini. Okay, harga bengkung kita. Okay, harga bengkung kita. Okay, free size RM80. Okay, plus size RM85. Extra size RM120. Okay, untuk pertanyaan untuk harga kalau hantar kat Singapura ke, okay, hantar ke Sabah Sarawak ke, okay, boleh DM saya personally ataupun boleh tekan link saya di Linktree tu, saya akan sharekan. Kita boleh sembang lama sikit lah. Okay, sentuhan bidang mawar, thank you. Jailah malam ni. Okay, you all yang baru masuk, please like and share, please like and share. Kita sikit lagi nak habis, okay. Kita ada beberapa minit lagi nak habis. Saya rasa hot topic jugalah malam ni bab induce ni. Okay, agak hot topic juga. Okay, jadi alright. So, jadi daripada pengalaman kita yang induce tadi, sebab itu kita rasa pentingnya berpantang. Wajib berpantang. Okay, sangat-sangat wajib pantang dan kita hendaklah kena dibantu. Dibantu oleh suami kita dan juga ataupun ahli keluarga kita. Kalau tak ada, kalau nak kena berpantang seorang, kita kena strong. Emosi kita kena kuat, emosi kita kena stabil dan kita perlukan sesuatu untuk bantu kita bergerak. Iaitu bengkung 3 saat Razoa. Sangat-sangat sesuai dan sangat viral. Bengkung yang viral dalam Razoa adalah bengkung 3 saat Razoa. Okey, siapa yang berminat nak jadi income, siapa berminat nak jadi dropship gang bawah Mama Hots, nak jadi team Mama Hots, jadi dropship Mama Hots nak guide you all. Okey, cari income, extra income waktu-waktu PKP ni. Okey, saya percaya di luar sana banyak CSEL, banyak yang dah kena buang kerja, yang tak ada income, seluruh rumah tak ada kerja, yang perlukan Razawa Rangers untuk bantu you all jadi income untuk survive. Okey, boleh jangan lupa klik link tree saya di ruangan komen untuk join sebagai dropship. Ataupun kalau nak tanya bab produk, tekan je link tu, dia satu je link tau, tapi banyak dia punya info kat dalam tu. So korang pilih lah mana satu korang nak tanya. Okay, dan thank you for join live malam ni. Okay, InsyaAllah kita ada next lagi live. Okay, dan saya akan wawarkan dalam Facebook. Dan jangan lupa follow Facebook saya, Instagram saya, Mama Hots Sweatshop. Okay, dan saya dah sharekan dekat screen tu, saya punya page, saya punya Instagram dan sebagainya. Dan satu lagi, betul ke suami, okay, betul ke suami mesti berperanan apa bila isteri berpantang? Yes. Sokongan suami sangat penting. Kan, sokongan suami. Kadang-kadang kita ni nak berpantang tapi kadang suami banyak pula halangan, macam dia pula yang beranak. Kadang aku geram je. Jahat. Kan, kadang geram je. Kita nak berpantang, dia tak kasih kita berpantang. Yang paling kejamnya kalau ada lelaki, suami luar sana tu, bini dalam pantang, kau sibuk nak dengan bini baik, tu geram je. Okay. Tapi tak apa, kita ada kan. Okay, nak, Kak Yam nak. Okay, siapa lagi nak? Nak ke? Hi nak, thank you for watching live malam ni. Apa khabar? Orang Sarawak. Okay, apa khabar? Alright, saya sharekan pada anda. Saya nak umumkan siapa yang join live malam ni, kalau nak dapatkan combo berpantang viral sale, saya besok akan live di Shopee pada pukul 9.45 malam. Okay, selama 1 jam.
Nampak tak dia punya tarikh tu? 9 lock lock you all punya time besok. 9 harga 9 21 tahun 21. Bukan tahun 22 tau. Tahun 21 2021 pukul 9.45 malam. Khamis selama 1 jam saya akan bersiaran secara live di Shopee dan kita akan buat promosi untuk combo berpantang viral. Kita akan bagi RM10 off. So siapa yang nak grab promo ni, okay, join live saya besok. Jangan lupa follow kedai Shopee saya, mamahots.shop. Okay, jangan lupa follow kedai Shopee saya di mamahots.shop dan saya akan bersiaran secara live untuk memperkenalkan, nak viralkan promosi combo berpantang viral Razowa. Okay, jadi jangan lepaskan peluang, okay, untuk dapatkan harga promosi besok. Okay, pada 9 dan 9 hari Khamis jam 9.45 malam saya akan bersiaran selama 1 jam. 1 jam selama 1 jam. Jadi kejar peluang ni dan ada free gift. Kita nak bagi free gift juga malam tu. So pada penonton yang bertuah yang nak ambil peluang boleh join live besok. Okay, jangan lupa. Okay, hari ni thank you sebab join live malam ni. Okay, kita pun dah 10.30. Okay, kau ada tak anak macam ni? Ada kan, special. Anak ni penghibur Okay, mak dia buat live, dia buat background kat belakang. Okay, makin nak habis ni macam kerana. Okay, anyway, thank you for join live malam ni. Thank you sangat-sangat. Jangan lupa share, like and comment. Jangan lupa share banyak-banyak. Okay, bagi manfaat pada orang lain. InsyaAllah kita akan dapat juga manfaatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, apa pun, thank you for join live. Bye-bye. Assalamualaikum. Dah. Saat daripada Razowa. 1, 2, 3, tada, siap. Dia dah bengkung 3 saat. Memang betul-betul ketat dan selesa sebab dia labuh tau panjang. Korang tak suka kan pakai korset yang pendek macam tu ataupun terikat tali ni, senang je. Korang just pakai, tarik, settle. The best part is kalau korang nak pergi toilet, senang je. Korang just buka macam ni, dah. Satu lagi, tak kisah korang ni badan kecil ke badan besar ke, sebab dia free size, so semua ni muat. Bengkung ni tak ada besi langsung, jadi bila korang nak duduk ke, korang nak bangun, nak tidur, nak bergolek, memang takkan sakit, takkan rasa tercucuk sebab selesa sangat-sangat. Nak jalan pun boleh, selesa je.